أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, para penonton yang saya hormati lagi dikasihi Allah. Kita sebagai orang yang beriman, dalam kehidupan kita mesti kena selalu ingat, sebagai seorang yang ada iman di dalam hati, ada dua perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibu dan ayah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam sepotong ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ila akhir ayat. Maksud ayat ini, dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu, maknanya diwajibkan kepada kita semua orang yang beriman. Pertama sekali, alla ta'budu illa iyyah, jangan kamu sembah, tak boleh sama sekali kamu menyerahkan pengabdian diri kamu hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, wabil walidaini ihsana, dengan ibu dan ayah kamu jangan kamu leka. Mereka berdua mesti kamu muliakan, mesti kamu buat baik kepada mereka berdua. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, cuba kita fikir sejenak. Kalau seseorang yang dia kata dia beriman, tetapi dia tidak taat kepada perintah Allah. Kalau seseorang yang dia kata dia beriman, tetapi dia tak sayang pada mak ayah dia, dia tak buat baik pada ibu dan ayah dia, apakah orang ini sebenar-benar dia hidup dalam dunia ini? Di sini letaknya perbezaan, tuan-tuan dan puan. Rahsia siapa sebenar orang yang benar-benar hidup di atas muka bumi ini, dan orang-orang yang dia nampak hidup, tapi Allah Ta'ala sebut, gambarkan di dalam Al-Quran, sebenarnya dia mati. Sebab apa? Sebab hati dia apabila tidak taat kepada Allah, hati dia bila tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hati dia bila tak nak rasa sayang, taat, buat baik pada ibu ayah dia, sebenar-benar dia tidak hidup, dia mati. Sebab apa? Sebab yang sebenar-benar hidup, roh kita, jiwa kita. Kalau tuan-tuan perempuan orang puji, tuan-tuan perempuan berjaya dalam kehidupan, dalam peperiksaan contohnya, dalam ujian naik pangkat, yang kita rasa gembira apa? Tangan kita tak gembira, mata kita tak gembira, yang gembira hati kita. Kalau orang kata kita, kalau ayah kita meninggal, mak kita meninggal dunia, yang sedih apa? Mata keluar air mata, tapi yang sedih hati kita, bukan kaki kita yang sedih. Sebab itu yang sebenar-benar hidup adalah jiwa kita. Dan saya nak tekankan tuan-tuan dan puan, kena ingat, mesti kena banyak-banyak kita ingat, tuan-tuan dan puan, ramai orang yang hidup hari ini tapi mereka telah mati sebelum mereka dimatikan. Sebab apa? Kerana pengaruh dunia yang tidak dapat mereka tangani dengan iman yang ada di dalam dada. Apa punca yang biasa orang terpedaya? Pertama sekali, kemewahan. Bukan Islam melarang kita mewah, tuan-tuan dan puan, tapi mewah ni kalau kita tak ada iman, habis kita. Ada duit lebih sikit, ada pangkat tinggi sikit, ada pengikut pun ramai sikit, puji kita suka, kita pun nampak badan pun kacak segak sikit, comel lawa sikit, sudah. Senang. Kita pun lupa tanggungjawab kita, kita pun lupa bagaimana nak hormat orang lain, kita lupa lebih-lebih lagi macam mana nak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita jadi seorang yang mati sebelum kita dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat tuan-tuan dan puan, kalau sekiranya kita tidak ada iman, kita tidak taat kepada Allah, kita tidak taat kepada ibu, maka kita jadilah seumpama bangkai yang bernyawa.
Kesian aku tengok si Jali itu. Payah betul rohnya nak keluar dari jasadnya. Dah berapa lama dekat hospital ni? Dah 3 hari, Man. Apa kata doktor? Doktor pun tak dapat kesan apa penyakitnya. Tanta, ini perbuatan orang tak? Ini bukan perbuatan orang, Man. Ini perbuatan diri sendiri. Perbuatan diri sendiri? Jali ini sebenarnya banyak sejarah hitam dalam hidupnya. Kerja Jali dan Jali dah tengok Mazda. Jadi Jali juga sekarang Jali nak beli cash ke atau nak bikin loan dalam 10 tahun ke 7 tahun ke apa yang Jali. Oh, tentulah cash. Sebab hutang-hutang ni saya tak main. Saya perlukan cashier's order, IC, sama driving license. Itu je. Itu saya. Ya. Bila kita boleh dapatkan kereta tu? So dalam 3 minggu dalam, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa halangan, insyaAllah mudah-mudahan. Itu saja? Itu saja. Okey. Saya rasa yang saya berkenan, lagipun kemudahan dia, nampaknya semua bagus. Bolehlah. Okeylah, mana? Alam setuju. Dan kalau semuanya dah berjalan dengan lancar, saya nak membeli dengan cash. Jadi pembayaran dengan cash ya? Ya. Okey. Itu cara yang lebih baik untuk mengelakkan Saya tidak menyusahkan awak. Okey, terima kasih. Jadi boleh saya teruskan kalau gitu? Teruskan. Tanda tangan sini. Oh, ini atas nama teman saya. Oh, Saya tanda tangan. okey. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita jangkakan kunci akan diambil dalam masa seminggu 2 minggu lagi. Oh, Okey, tanya. baik. Terima kasih banyak. Thank you. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Bos, kami dah dapat segini pun ni, bos. Bagus. Sampai bila kau nak lari dari aku, ha? Sampai bila? Tolong aku, Jali. Bagi aku peluang untuk aku jelaskan hutang aku. Aku kena tipu dalam pelaburan, Jali. Tolonglah, Jali. Itu kau punya pasal. Kalau dah tak ada duit, jangan melabur. Bodoh. Tapi kau kawan aku, Jali. Tolonglah, Jali. Kawan. Kawan aku semua tak ada yang bodoh-bodoh. Semua pandai-pandai. Man, ajar dia. Tolong aku, Jali. Jangan aku, Jali. Jali, beri aku kesempatan, Jali. Tolong.
Seronok tak dalam pelajaran yang pertama? Ha? Seronok tak? Silakan aku jadi. Ha? Hari ini aku patahkan tangan kanan kau. Aku kasih kau tempoh 1 minggu untuk kau jelaskan hutang-hutang kau. Kalau tidak, kau bagi tahu mak kau siapkan kain kapan kau. Kau faham tak? Ha? Faham? Ini yang terbaik sekali. Ha? Kau nampak? Yang terbaik sekali. Cik Jali, kalau boleh, I nak minta tolong sikit lah. Bulan ni punya hutang, I tak boleh bayar. Dah 3 bulan awak tak bayar hutang. Kalau kereta dah kena tarik. Hai. Untuk pengetahuan awak, semalam saya baru patahkan tangan pelanggan saya. Awak tahu? I janji, I akan bayar hutang I tu. Kenapa tak bagi tahu suami awak? Suami saya tak tahu yang saya berhutang. Tak tahu. Suami awak tak tahu yang awak berhutang. Sebenarnya, I berhutang sebab I nak tolong keluarga I yang susah, Cik Jali. Suami I marah kalau dia tahu yang I tolong dorang. Dia tu panas baran. Masalahnya sekarang pokoknya awak tak bayar. Bunganya pun awak tak bayar. Awak tahu berapa banyak hutang awak termasuk bunga? Sebab itulah I datang jumpa you hari ni. I nak minta sikit masa lagi. Tak apa. Tak apa. Saya akan jumpa suami awak dan jelaskan hutang piutang awak. Suami, tolonglah Cik Jali. Tolonglah saya. Mati saya kalau suami saya tahu, Cik Jali. Tolonglah dong. Boleh. Saya boleh tolong awak. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Cik Jali? Awak kena puaskan nafsu saya ini. Apa ni? Awak dah melampau tau. Takkan sampai saya nak kena serah tubuh? Awak nak saya bagi tahu suami awak? Kalau nak, sekarang juga saya call dia. Ha? Sekarang tanggalkan pakaian awak.
Astagfirullahaladzim. Kenapalah jadi macam tu? Memang padanlah dengan muka dia. Tak baik Man kau cakap macam tu. Apa yang aku dah ceritakan pada kau, kalau boleh kita jadikan iktibar. Jali sekarang tu diambang maut, Man. Dahlah, Man. Sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan rohnya mudah keluar dari jasadnya. Baiklah. Aku minta diri dulu. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz kerana datang berziarah. Oh, tak perlu berterima kasih. Bukankah setiap orang yang beriman itu bersaudara? Apatah lagi saya teringat akan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang menziarahi temannya di waktu pagi, nescaya Allah Ta'ala akan hantar 70,000 malaikat mendoakan untuknya sampai waktu petang. Dan barang siapa yang menziarahi temannya di waktu petang, Allah Ta'ala akan menghantar 70,000 malaikat mendoakan untuknya sampai waktu pagi. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala memberikan jalan, insyaAllah. Awak dengan pesakit ni siapa? Oh ya, saya sepupunya. Sepupunya? Ramai keluarga? Keluarga dia ramai, Ustaz. Tapi tak tahulah, mungkin ada sebab-sebab tertentu yang buat mereka tak mahu menyebut ni. Sakit kat dalam? Ustaz. لا بأس طهور إن شاء الله. أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. Boleh sekali. Jadi mengucap ini. Boleh kita kasihan kita sikit.
Astagfirullahaladzim. Kesian si Kendi. Orang tua dia masih hidup. Bapaknya dah lama meninggal Ustaz. Sebab tu dia masih remaja. Motosikal yang ditunggang oleh bapak itu terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Itu pun kerana mencari jali yang dah seminggu tak pernah ke rumah orang itu. Bagaimana ibunya tu? Ibunya masih hidup. Tapi tak tinggal serumah dengan dia. Bila kali terakhir dia menzar ni? Tak pernah Ustaz. Tak pernah. Mungkin ada persisaan faham. La haula wa la quwwata illa billah. Ini Ustaz Azmi. Khabar cik? Khabar baik Ustaz. Sebenarnya kami dari hospital tadi ziarah Jali. Siapa Jali? Oh, orang kaya yang kat rumah besar tu. Sebenarnya cik, kedatangan kami ini adalah untuk meminta bantuan makcik. Saya orang miskin Ustaz. Sepatutnya saya yang minta bantuan. Makcik, ini bukan bantuan wang ringgit makcik. Tapi bantuan kemaafan makcik. Dalam sejarah hidup aku, inilah kali pertama orang datang rumah aku minta bantuan kemaafan. Jali makin tenat dekat hospital makcik. Dah berapa kali dia nazak, tapi rohnya masih belum mau keluar daripada jasadnya makcik. Aku bukan malaikat maut yang boleh mengeluarkan roh manusia dari jasadnya. Ziarahlah Jali makcik. Maafkanlah segala kesilapannya. Sakit dan penderitaan dia kau nampak. Tapi sakit dan penderitaan aku kau nampak tak? Cik, seolah-olah ada sejarah di sebelah ini. Apa sebenarnya cik yang Jali pernah lakukan? Anak durhaka. Salah lah. Patut telefon dulu sebelum datang ni. Alah, tak apalah mak. Nanti bila mak nak pergi nanti Yaya bawa Dia datang lagi. Assalamualaikum. Mak. Kata tidur rumah Mak Angah di Johor. Dia tak ada. Dia pergi Kuala Lumpur kata jiran dia. Agaknya 2-3 hari lah tu tidur sana lagi. Ya. Aku kabar isteri dia ya. Apa ya hati abang Selama ni abang minum perempuan, Yaya boleh tutup sebelah mata tu abang. Tapi sampai abang bawa betina ni datang balik ke rumah, Yaya hilang sabar tu abang. Hoi. Apa kau aku binatang apa? Ha? Oh, hajar aku ni orang betina. Binatang tu lebih baik daripada engkau lah. Perampas lagi orang. Hei. Yang salah abang. Bukan dia. Abang bela pelacur ni yang dah tidur kat kereta Yaya, yang dah pakai baju Yaya. Abang bela pelacur ni. Jangan dulu kau panggil pelacur. Kau ingat aku ni apa?
Mak jangan masuk campur. Sampai hati kau Jali. Kau sanggup pukul aku dan isteri kau. Kalian bertinggal jalan ini. Dengar sini. Aku akan ceraikan kau ya. Dan aku akan kahwin dengan dia. Jali. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Jali. Kau sedar tak apa yang kau cakap ini? Kau tahu tak apa akibatnya, Jali? Mengucap Dengar sini. Sekarang kau orang berdua boleh keluar daripada rumah ini. Keluar! Gara-gara malam itu saya dan Rohaya terlantar di rumah sakit. Rohaya keguguran. Kaki kiri saya, Ustaz. Kaki kiri saya patah, Ustaz. Gara-gara saya tak marah, Ustaz. Walau dia buat apa pun dengan saya. Tapi saya paling marah bila dia memukul isteri dia dan membunuh anaknya sendiri, Ustaz. Binatang pun, Ustaz, kan membunuh anaknya sendiri, Ustaz. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang dilakukan oleh anak makcik itu memang agak keterlaluan. Di dalam Islam, anak derhaka adalah antara dosa yang terbesar selepas seseorang itu mensyirikkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang anak sepatutnya dia menjaga ibunya. Dia berkata-kata yang baik kepada ibunya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Jali itu memang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang anak. Di dalam Islam kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Dan Allah Ta'ala mewajibkan ke atas kamu agar tidak menyembah kecuali Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua ibu bapanya hendaklah dia berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sekiranya salah seorang di antara mereka atau keduanya telah lanjut usia, fala taqul lahuma uff. Maka janganlah kamu berkata uff kepada mereka. Wala tanharhuma, dan jangan kamu menengking atau mengherdik mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, bahkan hendaklah kamu berkata-kata yang baik kepada kedua mereka. Dalam perkara ini pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat di mana ibunya tidak meredainya. Dia tidak mampu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Apabila peristiwa ini dikhabarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi ibunya. Didapati rupanya ibunya memang tidak redha kepada anaknya tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon daripada ibunya supaya memaafkan anaknya tadi. Tapi si ibu tadi masih enggan memaafkannya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat supaya mengumpulkan kayu api untuk membakar anak tadi hidup-hidup. Ini menunjukkan betapa besar dosa seorang anak yang mengecilkan hati ibu, di mana ibunya tidak meredainya. Itulah dosa besar sekali. Dan anak itu tidak dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tidak dapat menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sampailah akhir sekali hanya apabila ibunya tadi memaafkannya.
baru rohnya dapat keluar daripada jasad. Ibu telah mendidik anak. Ibu telah menjaga dan mengasuh anak. Sebagai seorang anak, tak wajar kita bersikap demikian. Bahkan wajib kita menjaga, memelihara dan membalas jasa baik seorang ibu dan ayah. Maka seperti mana saya katakan tadi, balasan untuk anak derhaka bukan hanya di hari akhirat, bahkan di dunia lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Rohaya, menantu saya. Dialah Ustaz yang selama ini menjaga saya dan memberi makan saya, Ustaz. Dia hanya menantu saya, Ustaz. Di hati dia, Ustaz, hati dia lebih mulia dari anak kandung saya sendiri, Ustaz. Apa khabar Rohaya? Baik. Kami dari hospital tadi, ziarah Jali. Ini ada alamat hospital, ward dan nombor bilik tempat Jali dirawat. Burhan, kamu datang juga? Kenapa tak boleh kamu datang? Taklah, bukan itu maksud aku. Tapi, kau tahu kan, Jani ni apa yang menyebabkan tangan kiri kau tu patah? Ha? Kau sanggup tengok dia sakit macam ni? Sebenarnya ini semua ada salah aku sendiri. Aku yang lakukan, kenalah tanggung. Lagipun, mungkin ada rahmat di sebalik kejadian yang berlaku tempoh hari. Dan sekarang aku dah mulai sedar. Aku dah tak berhutang lagi. Dan hidup aku dah mulai bahagia sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ramli, sepupu Jali. Ini Ustaz Azmi. Assalamualaikum Ustaz. Saya Burhan. Dan ini kawan saya, Yati. Yati. Teman wanita Jali. Saya? Tapi, macam mana Abang Ramli tahu? Semalam saya dan Ustaz ke rumah Mak Jali. Dia ada bercerita tentang awak. Sebenarnya, memang banyak dosa saya terhadap keluarga Jali ni. Gara-gara kejadian malam tu, Mak Jali patah kaki. Isteri Jali, Rohaya, keguguran anak sulung yang dikandungnya. Ya Allah. Apa yang saya lakukan? Sebenarnya saya dah lama menyesal atas apa semua perbuatan saya terhadap keluarga Jali. Saya putuskan hubungan saya dengan dia. Tapi bila saya dapat tahu yang dia sakit, saya datang menziarahi dia. Ibu dan Kak Rohaya datang tak nanti? Puaskah kami pujuk dia, Yati? Tak berjaya. Maknya masih marah pada Jali.
Mungkin Abang Ramli dapat bawa saya jumpa dengan Kak Rohaya dan juga Ibu Jali. Kau tak takut dia kena marah, Yati? Rohan, jangan cakap kena marah. Di satu saat kalau aku dibunuh pun, aku terima. Sebab mungkin ialah satu-satunya aku dapat menebus dosa aku. Jangan cakap gitu, Yati. Jangan cakap gitu. Namun, saya sebenarnya bangga dengan sikap Yati. Kalau Yati benar-benar telah insaf, insya-Allah Allah Ta'ala akan merahmati Yati. Ustaz, orang seperti saya ni masih boleh terima Tuhan ke? Yati, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan kita, Yati. Kita ini adalah hamba-hambanya. Walaupun dosa sebanyak buih sekalipun kalau kita lakukan, kalau seseorang itu dah insaf, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Selagi mana kita belum masuk ke dalam yang lahat. Bagaimana caranya kalau dia ingin bertobat? Burhan, Yati, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Yang bermaksud, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa segala-galanya. Maka Burhan, Yati, kalaulah kita telah insaf, maka Alhamdulillah, itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih kepada kita. Allah Ta'ala yang memberi kita rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah. Cuma yang mustahak, kalau kita benar-benar insaf, perkara yang telah kita lakukan, kita tinggalkanlah. Marilah kita kembali ke pangkal jalan. Marilah kita memperbaharui hidup kita. Mungkin suruhan-suruhan Allah Ta'ala selama ini kita abaikan. Marilah kita merenung sejenak. Mungkin selama ini larangan-larangan Allah Ta'ala juga yang kita lakukan. Mari kita beristighfar, merenung akan kehidupan kita. Kehidupan ini hanyalah sementara belaka, akhirat jua yang kekal abadi. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah memberi hidayah kepada Burhan dan Yati. Ustaz, mungkin Ustaz dapat membimbing saya dan juga Burhan ke pangkal jalan, Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau dapat, saya harap mungkin Burhan, Yati mungkin dapat datang ke rumah saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Cik, saya nak cari Wad 45 ni. Tadi saya dalam belakang kata orang tu di sini. Boleh tunjukkan? Belakang sini. Belakang ni. Belakang ni je. Boleh tunjukkan? Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum, Abang. Allah, apa yang dah jadi dengan Abang? Ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan yang telah dilakukan. Kau bagilah sebahagian daripada penderitaan dia pada aku. Dan juga ajalnya. Kau ambillah dia dengan tenang. Aku mohon padamu ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah, ampunkan segala dosa Abang pada ayah sekali. Dan apa yang Abang dah lakukan pada ini, ya Allah.
Alhamdulillah, saya berbangga dengan Burhan dan Yati yang telah menunjukkan minat untuk benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kami berterima kasih kepada Ustaz kerana sudi membimbing kami. Benar tu Ustaz. Nasib baik Tuhan ketemukan kami dengan Ustaz. Kalau tidak, saya rasa mungkin saya dan Burhan akan tentu hanyut. Diketemukan saja tidak cukup. Yang mustahak, Alhamdulillah, awak berdua telah benar-benar bersungguh-sungguh ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dalam perkara ini, kalau kita ingin bertaubat kepada Allah, mungkin antara perkara yang boleh kita mula lakukan adalah menunaikan suruhan-suruhan Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Antara suruhan-suruhan Allah, seperti mana kita tahu, adalah menunaikan solat 1 hari 5 waktu. Tetapi sebelum kita menunaikan solat, pastilah kita perlu mensucikan diri kita daripada hadat kecil dan hadat besar. Sebenarnya begini Ustaz. Terus terang saya katakan kepada Ustaz, kerana saya dah lama tak lakukannya. Saya sekarang dah agak lupa dengan cara mandi hadas besar dan hadas kecil Ustaz. Saya pun sama Ustaz. Tak mengapa. Kalau demikian tak mengapa. Alhamdulillah. Kalau demikian, mungkin insyaAllah apa yang boleh kita lakukan, kita akan sama-sama mengulang kaji dalam masalah ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah muka kamu dan basuhlah kedua tangan kamu sehingga siku, dan sapulah kepala kamu, dan basuhlah kedua kakimu sehingga buku lagi. Maka daripada ayat ini, Burhan dan Yati, kita dapat lihat Allah SWT sendiri telah mengajarkan kita dalam Al-Quran bagaimana untuk kita mensucikan diri kita. Seseorang yang hendak menunaikan solat, hendaklah dia berwuduk. Bagaimana cara dia berwuduk? Apa yang boleh dilakukan? Pertama sekali, hendaklah dipastikan bahawasanya seluruh tubuh badannya ataupun anggota-anggota wuduk tak ada apa sahaja benda yang boleh menyekat air daripada terkena kulit. Sebab apabila dia berwuduk, dia kena pastikan air kena kulit. Kemudian selepas dia memastikan perkara tersebut, apa yang dia boleh lakukan? Dia basuh tangannya, basuh kedua tangannya, kemudian berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung dan menghembuskannya keluar. Lakukannya 3 kali. Lepas itu, hendaklah dia membasuh mukanya. Apabila dia membasuh muka, pada ketika dia membasuh mukanya tadi, hendaklah dia menjatuhkan niat. Bagaimana dia niat? Dia boleh membaca, sengaja aku mensucikan diriku daripada hadat kecil kerana Allah Ta'ala, atau dia boleh membaca, sengaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, atau sebagainya. Cuma dalam dia membasuh mukanya tadi, kena pastikan bahawa seluruh mukanya terkena air, daripada hujung rambut ini sampai ke 2 telinga. Itu dia. Kemudian selepas dia membasuh muka, dia membasuh tangan, dimulai dengan tangan kanan ni, basuh tangannya daripada hujung jari sehingga ke siku. Dia basuh tangannya. Pastikan semua anggota wuduk terkena air, di antara celah-celah jari juga pastikan terkena air sampai ke siku. Selepas tangan kanan, dibasuh pula tangan kiri, dibasuh kedua tangan tadi 3 kali. Selepas dibasuh tangannya, disapukan pula kepala. Jadi ambil air, disapukan kepala. Sebaik-baiknya disapukan daripada depan terus ke belakang, kemudian daripada belakang kembali ke depan. Atau kalau tak lakukan demikian, daripada depan terus ke belakang sekali. Itu juga boleh dilakukan secara sedemikian. Jadi selepas dia menyapu kepalanya dan juga membersihkan telinganya, dibersihkan telinganya daripada dalam kuping telinganya ini, lakukan 3 kali. Selepas itu dia membasuh kakinya. Apabila dia membasuh kaki juga, basuh kaki sampai ke buku lali, pastikan bahawasanya anak-anak jari tadi, jari kaki juga terkena air. Jangan dibiarkan ada anggota atau kulit yang tidak terkena air. Itulah antara perkara yang boleh dilakukan. Jadi saya harap penerangan tadi jelas. Kalau Burhan atau Yati ada soalan atau perkara yang tak faham, boleh Burhan dan Yati bertanya, insyaAllah. Ustaz, sekiranya kalau kita kurang faham baca niat dalam bahasa Arab, bolehkah kita baca dalam bahasa Melayu? Tak ada masalah. Seperti yang saya katakan tadi,
Sebenarnya dalam perkara ini kita tak perlu baca niat tadi dalam bahasa Arab. Kita boleh baca dalam bahasa Melayu. Sengaja aku mensucikan diriku daripada hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Sengaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Sebenarnya dalam perkara ini tak diwajibkan langsung daripada mazhab mana sekalipun untuk kita baca niat tadi dalam bahasa Arab. Kita boleh baca dalam bahasa Melayu. Bahkan kalau orang tak tahu bahasa Melayu, bahasa Cina ke, India ke, Inggeris, tak ada masalah. Sakit kepala, Mak? Tadi Yaya pergi tengok Abang Jali di hospital. Ha? Kau pergi tengok si binatang tu? Tak baik Mak panggil dia gitu. Yelah. Kalau manusia takkan macam tu. Kesian Yaya tengok dia, Mak. Nampaknya dia macam penat. Sakit dekat dalam mata. Kalau dia mampus pun lagi bagus. Kau ni Wahaya, mudah sangat kesankan orang ni. Engkau dah lupa apa yang dibuat pada engkau? Ha? Sampai kandungan kau tu gugur. Ha? Dia tenang kerajaan kau. Kau lupa tu semua? Mungkin ketika tu dia sedang mabuk, Mak. Aku tak suruh dia mabuk. Sebab itulah agama kita melarang minum minuman keras. Beginilah jadinya. Sebab arak tu punca segala maksiat. Mak, sedangkan Nabi ampunkan umatnya. Kau jangan nak bawa kesan-kesan Nabi kat sini pula. Kalau Mak tak mahu pun jenguk, Mak tolonglah maafkan kesalahan dia, Mak. Kesian, Mak. Sakit rohnya nak keluar daripada jasad dia, Mak. Padan dengan muka dia. Syukur Alhamdulillah Tuhan dah kabulkan permintaan aku. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi anak-anak durhaka yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Maaf saya salah. Makcik. Apa makcik? Baik. Siapa yang kau bawa ni? Saya Yati, Makcik. Oh, engkau rupanya. Ha? Nak apa datang ni? Tak puas kau hancurkan kami semua? Ha? Nak apa lagi? Ha? Nak apa? Rami, sebelum aku sebat muka dia dengan penyapu, kau bawa dia keluar. Betina jalan. Sabar, makcik. Niat hati kemari ni bahaya. Nak baik apa si anjing ni? Mak, sabarlah, Mak. Diorang kan tamu kita. Tak suruh dia datang. Makcik, saya sememangnya patut dipanggil anjing. Kerana saya rasa anjing tu lagi mulia dari saya. Tahu pun. Anjing pun takkan buat macam mana yang kau buat tahu. Engkau ni anjing kura bersepak di tepi jalan. Saya sedar kesalahan saya, Makcik. Selepas kejadian malam tu, saya benar-benar benci dengan sikap Jali. Saya tinggalkan dia. Saya pergi mencari Makcik dan Kak Rohaya untuk meminta maaf. Tapi saya tak tahu mana Makcik berada ketika tu.
saya rela dihukum. Makcik, Jali yang salah dalam perkara ini. Jali yang mendesak Yati supaya pulang ke rumahnya, makcik. Tepuk sebelah tangan tak berbunyi. Sama-sama gatal. Kalau tak kerana saya berjumpa dengan Abang Ramli di rumah sakit, saya tak rasa saya berpeluang jumpa dengan Kak Makcik dan Kak Rohaya untuk meminta maaf atas segala kesalahan yang telah saya lakukan. Kata dah berpisah. Tapi kenapa kau tengok si binatang tu? Kenapa kau tak kata kau cintakan dia, kau sayangkan dia, kau kasihkan dia? Memang betul saya dah berpisah dengan dia. Walaupun banyak Abang Jali telah membuat dosa pada diri saya, tapi dia banyak menolong saya, Makcik. Dia banyak menolong saya. Dan saya rasa saya tak boleh memusuhi diri dia, Makcik. Yalah. Kau dah gasak duit dia dah kayakan kau hutang budi lah. Yati, kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Bermusuhan tak mendatangkan keuntungan bagi kita. Kau ni Rohaya, mudah sangat kau maafkan orang ni. Kau lupa apa si anjing dah buat pada kau. Kau lupa ni semua Lupa? Sebelum aku pecahkan kepala dia, aku patah-patahkan tulang dia, kau bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Najis, aku nak basuh ni, aku nak basuh. Kau diam. Rabus. Bawa dia keluar. Kotor rumah aku, najis rumah aku. Tahu? Saya minta diri dulu, Makcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah. Khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Silakan Burhan. Terima kasih. Alhamdulillah. Burhan hari ini saya lihat, masya-Allah, perubahan pada diri Burhan. Nampak nyata bahawasanya Burhan benar-benar ingin bertaubat kepada Allah. Alhamdulillah. Saya nak tanya Ustaz satu perkara. Apa dia Burhan? Ustaz, sah ke jika seorang tu mengambil wuduk sedangkan badannya penuh dengan tatu? Tatu. Dia boleh Burhan. Dalam Islam memang kita dilarang membuat tatu. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-washima wal mustawshim. Allah Ta'ala melaknat orang yang membuat tatu dan orang yang minta dibuatkan tatu untuknya. Jadi dalam Islam membuat tatu adalah satu larangan yang sangat berat. Namun demikian, bagi mereka-mereka yang telah membuat tatu, kemudian mereka insaf dan bertaubat kepada Allah. Kalau mereka bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, maka Allah SWT akan ampunkan segala dosa-dosanya lalu. Walaupun tatunya di seluruh tubuh badannya ada tatu, tak ada masalah. Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosanya asal dia benar-benar bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Cuma masalah di sini mungkin orang akan tertanya, bagaimanakah kalau sekiranya kita bertatu? Seperti mana Burhan tadi? Adakah sah kita berwuduk, mandi hadas, bagaimana dan sebagainya? Mereka bertanya demikian kerana mungkin mereka bimbang. Kalau ada tatu, macam mana air terkena kulit? Di sini kebimbangan mereka. Cuma dalam masalah ini Burhan, alhamdulillah, saya juga telah alhamdulillah bertanya kepada beberapa doktor, mereka yang pakar dalam bidang ini, dan saya juga telah sendiri melihat bagaimana seseorang itu membuat tatu. Bagaimana tatu itu dibuat? Kalau kita lihat Burhan, orang yang buat tatu, tatunya itu berada di atas kulit ni atau di dalam kulitnya? Di dalam kulit, Ustaz. Itu dia. Itu noktanya.
Dalam perkara ini alhamdulillah saya juga bersyukur kepada Allah SWT. Ini peluang bagi mereka katakan ada tattoo seluruh tubuh badan, kemudian ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, taubat kepada Allah. Allah Taala akan mengampunkan segala dosa-dosanya yang lalu, dan bahkan dia nak berwuduk juga sah, alhamdulillah. Mandi hadap besar tak ada masalah. Namun persoalan yang berikutnya adalah kalau kita dah ada tattoo, adakah harus kita menghilangkan tattoo itu ke tidak? Pastilah sebaik-baiknya kalau kita berkemampuan, cuba hilangkan tattoo tersebut. Kerana kalau kadang-kadang kita lihat sebahagian tattoo dia berbentuk diamond, kadang-kadang berbentuk singa, serigala, naga dan sebagainya. Jadi tak wajarlah sebagai seorang beriman ada gambar-gambar sedemikian di tubuh badannya. Kalau dia berkemampuan, hilangkan. Tetapi kalau dia belum berkemampuan sekarang ini, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah Ta'ala terima taubatnya, alhamdulillah. Itu dia Burhan. Itu juga bukan bermakna Burhan bagi mereka-mereka yang belum buat tattoo, bukan bermakna dia boleh buat tattoo. Seperti yang saya katakan tadi awal, Allah Ta'ala melaknat, la'anallahu washima wal mustawshim. Allah Ta'ala melaknat orang yang membuat tattoo dan orang yang minta dibuatkan untuknya tattoo. Jadi buat tattoo dalam Islam tetap haram. Kita sedang bincangkan ni adalah orang yang telah terlanjur. Sila cukup minum lah ya. Ni Cik apa? Cik Razi. Ya, Cik Razi. Oh, dari Kasiti. Tapi Cik Razi tu datang kemari untuk apa? Saya disuruh pelanggan saya ke sini. Yelah, tapi untuk apa? Untuk menyerahkan sebuah kereta untuk Jamilah binti Osman. Ya, saya Jamilah binti Osman. Tapi kenapa dia berikan kereta ni pada saya? Itu saya kurang pasti. Pelik. Boleh saya tahu siapa nama orang yang nak berikan kereta ni pada saya? Oh, namanya Nurhayati binti Jaafar. Aku dah agak dah. Si betina jalang tu. Gini ajalah, Cik Razif. Awak bawa balik semua ni. Awak bagi tahu dengan dia, saya tak sudi, saya tak ingin dan saya tak mau terima walau sesen pun daripada dia. Bagi tahu dengan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumahnya Puan Jamilah binti Osman. Ah, iya. Boleh masuk. Terima kasih. Khabar Cik? Baik nak, terima kasih. Nama saya Saudari Sarwan dari Propnex Realty Private Limited, sebuah syarikat agensi hartanah Singapura. Tadi makcik dengar ada sebut nama Jamilah binti Osman. Kenapa? Oh, kedatangan saya hari ini sebenarnya disuruh oleh Nurhayati binti Jaafar. Betul? Macam mana makcik tahu? Kali ni apa pula yang dia suruh Cik Sazali bagi pada saya? Sebenarnya Cik Hati telah membeli sebuah rumah dan menggunakan khidmat kami, dan dia hendak serahkan rumah ni kepada makcik. Dia ni siapa dengan makcik? Jarang sekali orang beli rumah sebagai hadiah. Dia musuh saya. Musuh saya. Cik Sazali, awak bagi tahu dengan dia. Saya tak sudi. Saya tak ingin. Saya tak mahu terima apa-apa pun daripada dia walaupun sehelai rambut. Tapi Cik... Jemput minum. Silakan. Tuan-tuan puan yang saya hormati sekalian, ingatlah, telah menjadi sunnah alam ataupun sifir kehidupan
Hidup lawannya mati. Hujan lawannya panas. Gembira lawannya sedih. Kita suka ataupun kita tidak suka, satu hari pasti kita akan menemui apa yang dinamakan kematian. Cuba kita bayangkan tuan-tuan dan puan. Sekarang ini kita berada di dalam suasana seperti jali. Bagaimanakah nasib kita selepas daripada ini? Di mana pergi kemewahan kita? Di mana pergi rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, duit kita yang banyak, isteri yang kita sayang sangat, mana pergi? Inilah yang Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, tuan-tuan dan puan. Semua dunia yang menggoda, semua dunia yang banyak memperdaya kita, sampai satu detik waktu, semuanya akan lari daripada kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Hanya yang kamu betul-betul bawa, yang kita sebut awal-awal tadi, iaitu hati yang hidup, hati yang salim, hati yang sejahtera untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita biarkan diri kita terus mati, dan marilah sementara ada waktu dan peluang, kita lakukan perubahan untuk diri kita. Marilah sama-sama kita lihat apakah nasib si jali. Adakah teori kasih ibu, kasih yang sejati tetap akan ada pada jali sehingga ibu dia maafkan dia, dan seterusnya insya-Allah dia mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataupun apakah kasih ibu itu memang tiada pada jali sehingga dia akan terus disiksa sebagaimana yang kita lihat di atas dunia ini lagi, dan kita tak boleh bayangkan tuan-tuan dan puan bagaimana agaknya selepas daripada kematian dia kalau dia terus dalam keadaan kemurkaan ibu dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita lihat kesudahan kisah ini. Jadi makin tenang, Ustaz. Kesian dia. Marilah kita memperbanyakkan doa untuknya. Pada masa yang sama, marilah kita mengambil iktibar. Sesungguhnya memanglah benar, sebahagian daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya ditimpakan di hari akhirat, bahkan di dunia lagi. Kalaulah kita dapat pujuk mak dia, tentu jadi tak jadi begini, Ustaz. Ini semua salah saya, Ustaz. Roya tak pujuk mak supaya datang sama. Mungkin dengan kedatangan mak ringan sikit beban jali ni. Ya dah usaha sedaya upaya bang, tapi mak tak nak juga. Ustaz, abang jadi teruk gini Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain." Yang bermaksud, keredaan Allah bergantung kepada keredaan kedua ibu bapa, dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan kedua ibu bapa. Anakku, kenapa jadi begini? Anakku, kenapa bocah saya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau ampunkanlah dosa anakku ini, ya Allah. Engkau kasihanilah dia, ya Allah. Ya
Ya Allah, ya Tuhanku, usahlah Engkau menyiksanya dengan siksaan-Mu yang tak mampu kami tanggung, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu hidup anakku ini penuh dengan dosa dan noda. Engkau Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menadahkan tanganku ini kepadamu, ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Aku memohon padamu, ya Allah, berilah rahmat-Mu pada anakku ini, ya Allah. Berilah belas ihsan-Mu padanya, ya Allah. Kabulkanlah permintaan aku ini, ya Allah. Kabulkanlah permintaan aku ini, ya Allah. Aku ibunya, ya Allah. Aku ibunya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, anakku. Bercucuran air mata bila ku mengenang betapakah besar budi ibunda berikan. Siang malam menderita hingga tak dirasa. Sungguh besar kasih sayang ibunda seorang. Duhai, apakah gerangan budi balasan bagi insan melahirkan
jika tiada doa puja restu, surga itu di telapak kaki ibu. Rudi, kau dah besar sekarang. Kau mesti belajar hidup berdikari. Jangan harapkan aku ngamang kau. Kau belum kasih aku makan tau. Kau dah pandai nak menghina aku. Ini bukan menghina lah, Pak. Ini kenyataan. Sampai bila Bapak nak harapkan si Ayu? Binatang betul betul lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Sesungguhnya aku telah lari dari arah-Mu, ya Allah. Ini bukan hadiah ni. Ini satu penghinaan. Penghinaan kat keluarga kita. Barang yang kau bawa special lah barang ni. Kakak jual badan kakak ni. Kakak jadi pelacur. Maafkan kakak, Wan. Maafkan kakak.